yang mana kita akan menjadikan Nabi sebagai ikutan kita daripada dulu sampai sekarang, daripada sekarang sampai bila-bila, sampai ke hari akhirat nanti insya-Allah. Dan sampai kita meninggal, setiap apa yang Nabi ajar, setiap sunnah yang Nabi tunjukkan, itulah yang akan menjadi ikutan kita. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik tuan-tuan, sampai kita lelap sampai habis. Kan? Jadi terima kasih yang bersama dengan kita pada pagi ini insya-Allah. Minta mohon kepada tuan-tuan dan puan yang mana bersama kita, okey, tolong bantu kita untuk share kepada mereka di luar sana yang mungkin dahagakan ilmu, dahagakan pengetahuan, dahagakan pemahaman, khususnya berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Dan topik ini pagi ini sebenarnya tuan-tuan kita bawa daripada kota Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok background saya kerinduan kita kepada Madinah, kepada Nabi SAW, yang mana Nabi dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan kita dapat lihat di sini hari ini alhamdulillah apabila kerajaan telah membenarkan untuk kita pergi ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan sekadar kita pergi berziarah kepada Nabi SAW, tetapi kita dapat mengambil intipati pengajaran, teladani, kita dapat meneladani apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi minta kita lakukan sebagai umat. Kalau kita nak mengaku kita sebagai umat baginda Nabi SAW, dan kalau kita nak mengaku kita ni adalah sebagai kita punya baginda, sebagai umat baginda dan pengikut baginda, untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai umat yang terbaik insya-Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat yang terbaik yang diutuskan insya-Allah untuk kita nak memberikan ataupun memberikan nasihat kepada kebaikan dan melarang ataupun mencegah daripada kemungkaran. Jadi pada pagi ini saya tidak berkesorangan tuan-tuan dan puan. Pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Afifi Ahmad. Apa khabar Ustaz? Boleh unmute-kan suara. Okey. Boleh unmute-kan suara insya-Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat alhamdulillah. Okey, untuk sama-sama pada pagi ini insya-Allah kita nak membincangkan topik yang sangat menarik Ustaz topik kalau kita cerita Rasulullah ni, kita cerita tentang susuk tubuh Nabi SAW kan, masya-Allah banyak perkara yang boleh kita sebut, boleh kita bincangkan. Cuma hari ini kita nak melihat dari konteks bagaimana dengan kita meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu baginda adalah utusan sepanjang zaman ataupun dia panggil ikutan sepanjang zaman, maka kita dapat menzahirkan kecintaan kita dan dapat kita ialah dalam konteks ibadah haji umrah ni, kalau tak pergi Mekah, tak pergi ke Madinah ni dia macam tak sah lah. Tak dapat ziarah Rasulullah itu sebagai satu perjalanan yang ibadah. Ustaz Okey, jadi silakan Ustaz, saya serahkan mikrofon kepada Fadil Ustaz untuk menerangkan dan untuk insya-Allah kita dapat sama-sama tausiah ringkas pada pagi ini, mudah-mudahan memberikan dipanggil suntikan semangat kita khususnya kepada mereka yang nak menjadi tetamu Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Ustaz Abdullah yang sudi mengundang saya untuk mengisi slot pada pagi Jumaat yang barakah ini. Sempena pula dengan bulan Rabiul Awal kita merayakan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah dalam slot hari ini kita akan mengaitkan isu-isu berkaitan dengan ittiba'ur rasul, ikut Rasul ya. Jadi tajuk kita tak perlu besar sangat dan tak ada nak mencerita pensejarahannya. Cuma kita nak kaitkan seperti mana kata Ustaz Abdullah itu, bagi kita jamaah haji umrah
Madinah adalah tempat kedua setelah kita ke Mekah. Jadi boleh dikata seolah syarat wajib lah. Bukanlah makna syarat wajib itu bukan fiknya, tapi makna dalam urusan orang pergi haji umrah ni, kalau tak sampai Madinah tu asal macam tak sempurna. Jadi ke Madinah itu adalah ibadah ziarah dipanggil. Jadi ziarah tu kita nak menziarah Masjidin Nabawi, di mana di dalamnya di sanalah adanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ziarah. Kita waktu hidup ni kita menziarah. Jadi itulah motivasi kita. Kita memang tak dapatlah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat Nabi pesan, dia kata, aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Kamu tak akan sesat selama-lama selama mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitulah Al-Quran dan hadis, sunnahnya. Hadis riwayat Imam Malik. Jadi berdasarkan pada itu kita faham apa yang penting kita dengan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hubungan ittiba'. Kalau kita kata kita cinta Nabi, sayang Nabi, apa lagi perkataan lah yang lebih hebat daripada itu nak cakapnya. Tapi kalau sekadar kata-kata, sekadar berselawat, tapi kita tak ikut Nabi, tak ada maknanya. Ingat tuan-tuan dan puan, jangan kita terpedaya pula dengan memang kita diperintah oleh Allah sendiri supaya berselawat ke atas Nabi. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi memang itu perintah kita bersolawat, tetapi kena ingat salawat, hakikat salawat yang benar ialah mengekal dalam hati untuk mengikut Nabi. Ittiba'ur Rasul. Jadi ittiba'ur Rasul ni menjadi salah satu syarat penting supaya setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji umrah juga kita mengikut Nabi. Apa yang Nabi buat itulah yang kita ikut, yang menjadi manasik haji itu. Jadi segala ibadah lain semuanya itu kita mengikut Nabi kerana syarat. So setiap ibadah diterima oleh Allah ada dua syarat. Ingat baik. Pertama, ibadah yang kita lakukan mesti ada dalil. Ada ketetapan hukumnya, sama ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Itu dua sumber hukum kita. Mesti ada dalil. Kita tak boleh melakukan apa saja ibadah. Even salawat itu sendiri pun kita lakukan kerana ada dalil. Seperti ayat yang kita baca tadi. Allah perintah kita. Jadi maka kita lakukan salawat itu kerana perintah Allah, ada dalil. Okey, yang kedua ingat. Mestilah ibadah itu mengikut Nabi. Sebab apa kita tak tahu cara yang benar, macam mana nak solat. Quran tak detailkan solat tu macam mana prosesnya, tata caranya. Haji juga kita tak tahu dengan umrah tata cara atau manasiknya, melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itulah yang kita ikut. Itu sebab kalimah ittiba'. Ittiba' ni makna dalam bahasa kita ikutan lah. Maksudnya kita ni kena mengikut Nabi. Apa yang Nabi buat, kita buat. Dan itulah yang dipanggil sunnah. Jadi yang kita nak ikut itu sunnah. Jadi sunnah Nabi itu lengkap dengan Al-Quran sekali lah. Sebab apa? Nabi membawa Al-Quran. Jadi bila sebut sunnah Nabi itu termasuk taat kepada Al-Quran. Jadi Allah tinggalkan dua benda yang Nabi sebutkan dalam hadis Imam Malik tadi. Nabi ingatkan kita, selama mana kamu berpegang kepada dua ini sumber Al-Quran dan sunnahku, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ingatlah itu. Jadi kena ikut dua benda ni. Jadi ikut apa? Ikut Al-Quran dan ikut sunnah. Saya akan bacakan satu ayat daripada surah Ali Imran ayat 31. Ini penting untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar menyintai Allah, ikutlah aku. Nanti niscaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu.
Sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Inilah ayat. Kalau kita kata dalil, inilah dalil. Jadi dalil kecintaan kita kepada Allah tu mesti dibukti dengan fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Jadi ayat ni Allah perintah kepada Nabi, qul, supaya Nabi katakan apa kepada umat dia. Nabi katakan apa? Supaya Nabi mengatakan, hendaklah kamu ikut aku, fattabi'uni. Itulah kalimat ittiba' tu datang dari situ. Jadi kita ni diperintah supaya mengikut Nabi. Apa yang Nabi lakukan, kita lakukan. Apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Mudah saja. Tapi untuk mengetahuinya tentulah kita kena mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita sambung kepada ayat 32, surah yang sama juga. Tadi ayat 31, ayat 32. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat ni ada kaitan kan? Tadi kita ikut. Dalam kalimah ayat yang 32 ni Allah menyebut kalimah ta'at. Jadi bila kita mengikut tu makna kita taat lah. Jadi taat tu itulah merujuk kepada dua sumber tadi. Taat kepada Allah, iaitulah hari ini kita ikut apa saja yang Quran suruh. Perintah Quran kita ikut. Ati'ur Rasul, kita ikut segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah Islam kita. Tetapi Allah ingat, fa'in tawallau, kalau kamu berpaling, tak mau taat pada Allah, tak mau taat pada Rasul, maka kita takut kita menjadi orang kafir. Sedangkan Allah tu tak suka, benci kepada orang kafir. Okey, jadi kita nak ambil ringkas apa yang kita nak ikut. Jadi prinsip utama ittiba' Rasul ini, jadi kita rujuk kepada surah Al-An'am ayat 106. Ya. Ini prinsip utama ittiba' Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu oleh Rabb engkau. Tidak ada ilah selain dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini prinsip utama yang kita nak ikut Rasul tadi. Sebab Nabi kita SAW membawa apa dipanggil prinsip tauhid, iaitulah la ilaha illallah, la ilaha illahu. Ayat ni bahawa ini yang kita nak ikut ni, prinsip utama yang paling kita ikut ialah prinsip iman tauhid tadi. Tidak ada ilah melainkan dia. Kemudian kita berpaling, tinggalkan segala-gala aktiviti atau cara hidup orang musyrik. Ingat tu. Jadi sebab itulah kalau kita ikut, kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS. Ya. Kita kena ingat salah satu syariat bila kita pergi haji umrah itu syariat daripada Nabi Ibrahim yang diwarisi oleh Nabi kita SAW. Jadi dalamnya ketika ayat Quran menyebut Nabi Ibrahim, Allah akan menekankan kalimah ni. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang musyrik. Nampak? Jadi sebab apa? Kita nak menegakkan tauhid ni, mesti kita berpaling, meninggalkan segala aktiviti syirik. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita orang beriman ni, insya-Allah sebagai seorang Muslim ni, kita tak adalah terlibat dengan apa yang dipanggil syirik, menyekutukan Allah. Tetapi kita takut kita tanpa kita sedar, kita melakukan syirik-syirik kecil yang tersembunyi. Ya? Yang kita tidak nampak. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita lakukan itu ada unsur syirik. Inilah yang kita nak kena perhatikan. Ya? Baik terutama dalam hal ibadah. Jadi syirik-syirik itu kita mesti bersihkan. Kemudian kita kena ikut satu lagi prinsipnya, ittiba' ni kena ikut wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mari kita baca surah apa ni ya? Sekejap. Surah Al-A'raf
157. Surah 7 ya. 157 ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, iaitu orang-orang yang mengikut Rasul. Yattabi'una ar-rasul. Nampak? Itu lagi satu kita jumpa kalimah tu, Al-Quran sebut tu. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi. Itu Nabi kita SAW. Mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan padanya, iaitulah Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Araf, surah 7 ayat 157. Ini penting tuan-tuan puan-puan ya, untuk melihat apa yang kita nak ikut tadi. Kadang orang tanya nak ikut Nabi macam mana? Orang selalu sebut sunnah. Ikut Nabi yang mana? Serban, janggut. Contohnya lah kan, jubah. Ataupun cara apa sunnah-sunnah kecil tu. Jadi kena faham sunnah Nabi ni banyak. Sunnah yang paling besar sekali Al-Quran lah. Dan sunnah yang hadis-hadis tu, ikutan-ikutan dari sudut ibadah dan sebagainya, itu dah jauh lebih besar lagi. Sunnah itu yang nak kena utamakan. Sunnah yang kecil pun kita ikut, ya, simpan janggut, tak apa, kita simpan janggut sunnah. Tetapi kita kena melihat aspek yang dinamik dari Islam itu, yang nak ikut Nabi itu isu yang besar-besar ni. Jadi yang paling besar sekali tentulah Al-Quran itu. Ikut Quran makna insya-Allah kita dah ikut sunnah Nabi SAW. Okey, tadi itulah ayat yang menjelaskan bahawa kita ni sebagai orang yang ikut Nabi ni, kita beriman kepadanya. Itu yang disebut di dalam ayat tadi. Amanu bih wa azaruhu. Kemudian wa nasaruhu. Jadi kita menolong, memuliakannya, menolongnya. Kemudian wattaba'u an-nural ladzi unzila ma'ah. Kita ikut apa yang diturunkan kepadanya. Apa dia? Al-Quran. Itulah. Jadi ayat ni kalau faham dengan jelas, Allah sebut ulaika humul muflihun. Nak jadi orang yang berjaya di dunia wal akhirah, ikutlah ini ayat tadi yang menjelas supaya memerintah kita ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi, ikut segala-galanya yang Nabi bawa. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi itu kalau kita lihat antara apa dipanggil isu penting dari segi kita nak melihat apa yang kita nak ikut Nabi tadi. Kemudian ada lagi satu ayat daripada surah 47. 47 ni surah Muhammad lah. InsyaAllah surah Muhammad ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti apa yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Jadi ketika mana kita mengikut Al-Quran, ya, insya-Allah maknanya itu dah termasuk dah ketaatan kita. Ati Allah wa ati Rasul itu dah lengkap dah. Taat kepada Allah kerana Quran itu sendiri dibawa oleh Nabi SAW. Mana-mana kita mengikut sunnahnya juga. Jadi lengkap ketaatan dua-dua itu, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul.
Kemudian ayat dari Araf ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu yang mengambil pelajaran daripadanya. Ini juga satu perintah. Mana ikut apa yang diturunkan. Jadi apa yang diturunkan ialah Al-Quran. Dan sesudah Al-Quran kita kena ingat. Sunnah, hadis-hadis Nabi itu juga disebut sebagai hikmah. Yang datangnya juga dari Allah. Tetapi dia disampaikan melalui lisan Nabi, melalui perbuatan Nabi, melalui igrak Nabi, diam Nabi, setuju Nabi, tak setujunya Nabi. Itu je bentuk tu yang dinamakan sebagai hadis atau hikmah tadi. Tapi hakikatnya sebab Nabi itu tak pernah menyatakan pendapat dia ikut nafsu macam kita ni bercakap ikut hawa nafsu. Nabi tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab itulah autoriti hadis tu di situ. Makna Nabi ni dia tak cakap nak menjelas suatu hukum tu dia tak cakap ikut hawa nafsu tapi dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah autoriti hadis tu kuat. Jadi itu yang disebut tadi. Ayat berapa? Kemudian saya baca lagi satu ayat daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan atau manhaj yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 115 dari surah An-Nisa. Jadi Allah menyebut situ, jangan kita ikut jalan lain selain daripada jalan yang Nabi bawa. Itu mudahlah. Mana kita kena tolak segala-gala jalan lain. Jalan siapa? Kalau Al-Quran menyebut dalam surah Baqarah ayat 120, dia kata jangan ikut millatahum, makna millah ataupun jalan-jalan Yahudi dan Nasara. Sebab ayat 120 tu Allah mengingat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani ni antara golongan yang sesat dan mukai Allah tu. Mereka nak kita ni ikut jalan mereka, millatahum, ikut millah mereka. Jadi kita dilarang oleh Allah tadi, jangan kamu ikut jalan-jalan selain daripada jalan Islam. Jadi ingat, musuh besar kita yang selalu sedang mengancam kita inilah golongan Nasrani dan Yahudi dan Nasara. Jadi kita ingat itu. Jadi prinsip di akhir ni saya dah penghujung, insya-Allah kita nak golong sedikit. Maknanya peringatan kepada kita ialah dalam isu, dalam suasana kita mencintai Nabi di bulan Maulid ini, tanamkanlah dalam diri kita prinsip ittiba' tu. Kena ingatkan diri kita, tanya selalu diri kita, aku ni dah ikut ke betul ke aku ikut Nabi ni? Semak balik. Sebab hari ni kita banyak keadaan kita ni berkhilaf dan selalu duk bertengkar isu-isu bid'ah ni. Ini pun satu isu yang besar. Jadi kita paling penting kalau kita ittiba'ur Rasul, ikut sunnah Rasul dengan benar, insya-Allah kita tak terlibat dengan isu-isu bid'ah. Kita buat apa yang Nabi buat. Nabi tak buat, tak payah buat. Habis kita. Selamat kita. Sebab isu bid'ah ni timbul kerana orang melakukan sesuatu yang Nabi dulu tak buat. Itu je ceritanya. Jadi kita cara mudah, tak payah nak bertengkar, tak payah nak bergaduh, tak payah nak berselisih. Kita pegang apa yang kita faham ni, ittiba'ur Rasul, ikut apa yang Nabi bawa. Pertama ingat Quran, Sunnah. Pegang dua-dua ni, pegang sungguh-sungguh, insya-Allah kita selamat. Sebagaimana hadis yang kita baca riwayat siapa tadi? Imam Malik tadi.
Ya, yang kata Nabi tinggalkan kepada engkau 2 perkara. Selama kamu berpegang, insya-Allah kamu tak sesat. Itulah pegangan kita. Jadi sekadar itu saya rasa perkongsian pagi ini, sebab tadi pun saya terlewat, mohon maaf ada urusan sedikit tadi, kita agak lewat mula tadi dan 10 minit. Jadi maka kebetulan pula hari ini mungkin Ustaz Abdullah ada lagi urusan lain selepas ni. Sekadar itu saya rasa insya-Allah ya, untuk kita mengisi slot umrah haji kita ni dengan mengingatkan, sebab nanti setiap orang yang akan pergi haji umrah dia akan menziarah Madinah. Jadi ziarah tu biarlah kita menghayati dengan benar, faham yang kita nak ziarah itu makam seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang dipanggil uswatun hasanah kita, ikutan kita. Jadi kita pergi itu dengan sedar. Jadi dengan kesedaran itulah baru kita dapat waktu kita ziarah ke makam nanti baru terasa dalam hati kita. Bahawa yang kita ziarah ni bukan sebarangan orang. Ya. Walaupun yang kita ziarah ni makam dia, tetapi di situlah bersemadinya jasad seorang yang mulia, seorang yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doalah bersama-sama semoga keberkatan yang kita akan dapati ya daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itu dulu saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian ringkas tapi padat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita sepanjang zaman. Yang disebutkan, saya tertarik dengan beberapa poin penting yang dibicarakan tadi. Antaranya adalah perkara yang paling utama adalah ittiba' Nabi, kan, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab antara perkara yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah ittiba' Nabi. Jadi kita boleh buat sebarang amalan, sebarang kerja, buat kerja ibadah ni macam-macam. Sekarang ni zaman banyak tokok tambah daripada ibadah. Jadi untuk nak selamatkan diri kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, adalah kita kena ittiba' Rasul. Kan? Yang pertama sekali, dia punya rukun untuk dapatkan kesempurnaan ibadah ataupun ibadah itu diterima adalah kita ikhlas kerana Allah dulu. Niat dia yang kena ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan sebab yang lain. Yang kedua, kalau tak didampingkan dengan ittiba' Rasul, maka ibadah kita pun tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, Nabi junjungan besar, kekasih Allah, seorang insan yang sangat mulia, seorang insan yang sangat-sangat kita dambakan dia punya syafaat apabila kita berada di mahsyar nanti. Dan inilah peluang-peluang yang besar yang kepada kita, insya-Allah, kepada mereka penziarah Al-Haramain yang nak pergi haji, nak pergi umrah nanti, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Ustaz tadi, Nabi SAW menantikan kita, Nabi SAW sentiasa merindui kita, Nabi SAW mencintai kita terlebih dahulu daripada kita cintakan kepada Nabi. Sebagaimana apa yang disebut oleh satu riwayat sahabat, ketika mana Nabi bagi tahu sahabat, saya nak tambah sikit, Nabi beritahu sahabat, aku sangat mencintai, dia panggil saudaraku. Jadi sahabat bertanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaraku? Tapi maka Nabi SAW kata apa? Bahkan engkau adalah sahabat. Saudara aku siapa? Adalah mereka yang beriman kepada aku, tetapi mereka ini tidak melihat aku. Hebat tuan-tuan. Nabi dah cintakan kita terlebih dahulu. Aku sangat merindui mereka. Aku sangat mencintai mereka. Siapa? Kita ini tuan-tuan. Kita ini adalah mereka yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita nak memastikan cinta itu kita perolehi, kita merasai cinta Nabi SAW dengan mana kita melaksanakan segala tuntutan baginda SAW, kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda SAW. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sebagaimana Ustaz Fadhil Ustaz Afifi dah sebut tadi, ramai orang hari ini buat perkara-perkara dia banyak tambahan, sedangkan apa yang Nabi dah tunjukkan sebenarnya kalau ikutkan kita pun tak sempat nak buat tuan-tuan. Kan? Dalam keadaan kita manusia biasa ni Ustaz kan, kita tak sempat nak buat pun, tapi kita menambah pula benda baru.
Ini yang bahayanya. Kan? Ini yang orang kata jadi perosak kepada kita punya ibadah kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tazkirah ringkas pada pagi ini, pada pagi Jumaat ini dapat mendidik jiwa kita dan sedikit sebanyak menyuntik semangat kita insya-Allah Ustaz. Menyuntik semangat kita untuk kita terus meneruskan antara kita nak menyampaikan kebaikan ini ataupun kita nak seru orang kepada kebaikan, seru orang kepada Allah. Ini adalah sebagai antara tuntutan yang dituntut oleh baginda SAW kepada kita sebagai umat dia. Kita menyampaikan tazkirah, kita bagi kuliah, apa yang Ustaz selalu buat kan, bagi peringatan bersandarkan kepada taraktu fikum amrain. Dua benda ini yang kita kena pegang, lan tadillu abadan, tidak akan kita sesat sampai bila-bila tuan-tuan. Dan Nabi dah bagi jaminan, kitab Allah wa sunnati Rasulullah SAW. Jadi kita kena belajar tadabbur Quran. Kita belajar bukan sahaja membaca Quran, tetapi kita mentadabburi Al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan nak mengikuti kelas-kelas tadabbur, antaranya Al-Fadhil Ustaz Afifi pun ada buat kelas-kelas tadabbur, insya-Allah kita boleh mengaji dan ada buku-buku yang diterbitkan. Yang mana insya-Allah di dalam Akademi Mutawif pun kita ada juga mempromosikan buku-buku yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quranul Karim, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya.